mohon dulu untuk kita like, komen, subscribe dan share kepada kawan-kawan kita yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Hai, bertemu lagi kita untuk ulasan Euro 2020. Kali ini saya ingin mengulas berkaitan dengan perlawanan di antara pasukan Portugal menentang pasukan Jerman yang telah berlangsung semalam, dan kita pun telah tahu bahawa pasukan Jerman telah menewaskan Portugal dengan 4 gol berbalas 2. Dalam perlawanan tersebut, secara backgroundnya kita nampak ianya adalah kalah mati bagi Jerman. Jerman kalah, dia akan terkeluar daripada saingan untuk kepusingan seterusnya, berbanding dengan Portugal pula. Portugal hanya memerlukan seri kerana mereka telah menang dalam perlawanan yang pertama mengalahkan Hungary 3-0. Makna kata kalau Portugal seri, dia mempunyai 4 mata. Tetapi kalau Jerman kalah, dia akan terkeluar daripada pusingan awal untuk Euro 2020 kali ini. Jadi dalam perlawanan ini tekanan lebih kepada pasukan Jerman berbanding Portugal. Dari segi line up, formasi yang dimainkan oleh kedua-dua pasukan, kita nampak Jerman secara beraninya tidak menukar. Formasi pasukan mereka sama seperti apa yang telah dibuat oleh jurulatih Jerman semasa menentang Perancis, di mana mereka kalah 1-0 perlawanan sebelumnya. Di bahagian pertahanan masih juga diterajui oleh Mark Hamill dengan 3 defend, dibantu oleh 2 wingback kiri dan kanan, iaitu Joshua Kimmich dan juga Robin Gosens di sebelah kiri. Kemudian di tengah tonggaknya adalah Gundogan dan juga Toni Kroos, dan di atas Jerman meletakkan 3 pemain yang diterajui oleh Thomas Müller. Kita nampak dalam perlawanan ini Jerman telah memulakan perlawanan dengan game intensity yang tinggi, membuat pressing sehingga menyebabkan pemain midfield Portugal gagal mengawal tempo. Tekanan-tekanan yang dibuat oleh Jerman ini, saya boleh nampak secara taktikalnya lebih kepada 2 bahagian yang sangat efektif, iaitu di bahagian wingback kiri dan kanan Jerman. Di bahagian kanan diterajui oleh Joshua Kimmich dan juga di sebelah kiri diterajui oleh Robin Gosens. Kedua-dua wingback ini tidak berapa berkesan semasa menentang pasukan Perancis sebelumnya, tetapi dalam perlawanan ini mereka betul-betul berkesan dan banyak membuat umpanan-umpanan silang yang membolehkan Gnabry dan juga Müller membuat percubaan ke arah gawang Portugal. Bercerita tentang taktik ataupun role yang dimainkan oleh posisi pemain wingback ini, saya lebih melihat kecenderungan jurulatih-jurulatih dari Jerman untuk menggunakannya apabila menghadapi perlawanan-perlawanan yang besar. Pasukan Chelsea misalnya semasa mengalahkan Manchester City dalam perlawanan Champions League baru-baru ini juga menggunakan format yang sama atau 2 wingback yang sama, iaitu Reece James dan juga Chilwell. Dan kita tahu jurulatih Chelsea adalah Thomas Tuchel yang mempunyai pengalaman ataupun base daripada Jerman. Kita juga melihat bagaimana Jurgen Klopp melalui pasukan Liverpool yang telah mendominasi kejohanan di Eropah 2-3 tahun yang lepas. Kedua-dua wingback yang dimainkan oleh Gosens dan juga Kimmich ini amat berkesan kerana di saat Jerman tertekan oleh Portugal, keduanya rajin membantu bahagian bawah. Sama juga di saat Jerman melakukan serangan ataupun mendominasi bahagian serangan, kedua-dua wingback ini juga membuat umpanan-umpanan atau crossing-crossing kepada Gnabry ataupun Müller di bahagian tengah. Untuk pasukan-pasukan secara taktikalnya, kalau kita ingin imbas di awal tahun 2000, evolusi kejurulatihan telah menekankan peranan wingback ini. Kalau dulu secara tradisinya dia lebih bersifat kepada fullback, di mana kedua-dua pemain back kiri dan kanan ini lebih berfungsi untuk mempertahankan gawang mereka daripada dibocori lawan. Tetapi dalam bola sepak moden, terutamanya oleh pasukan-pasukan daripada Jerman atau jurulatih Jerman, mereka telah mengubah posisi itu lebih berperanan sebagai pembantu penyerang. Saya melihat Robin Gosens dan juga Joshua Kimmich dalam perlawanan ini sangat berkesan kerana mereka punyai sound positional awareness yang sangat baik. Mereka tahu di mana mereka berada di saat Jerman tertekan, dan mereka juga tahu di mana mereka berada di saat Jerman melancarkan serangan-serangan. Kita melihat taktik yang sama kalau kita masih ingat saat kegemilangan Brazil pada Piala Dunia 2002. Siapa ingat Roberto Carlos di bahagian kiri dan juga Cafu di sebelah kanan. Cafu yang pada ketika itu bermain dengan pasukan Roma sangat dominan.
malah telah dikatakan bahwa dia adalah antara pemain wingback kanan yang terbaik yang pernah kita saksikan di dunia, termasuklah juga Roberto Carlos di sebelah kiri. Jadi kita melihat taktik yang dimainkan oleh Jerman kali ini memanfaatkan kelebihan di wide area kiri dan kanan melalui Goosen dan juga Kimmich. Di masa akan datang, saya tidak hairan sekiranya pasukan yang akan menentang Jerman akan merantai pergerakan kedua-dua pemain ini. Kerana disinilah sumber gol umpanan-umpanan yang bermula. Bercerita tentang kelemahan formasi wingback ini, mereka akan bertahan dengan agak tinggi dan ianya akan menyebabkan ruang yang amat luas di bahagian pertahanan mereka untuk pasukan lawan memanfaatkannya. Sama juga dalam perlawanan ini apabila Portugal melancarkan serangan balas, di mana ianya bermula daripada Bernardo Silva yang membuat umpanan kepada Jota yang seterusnya melorongkan bola mudah kepada Ronaldo. Jadi dalam perlawanan ini secara taktikalnya kita nampak Jerman memang dominan dan mungkin ianya juga disumbangkan oleh faktor keinginan Jerman yang ingin kekal dalam perlawanan ini, semangat yang mereka tunjukkan dan keberkesanan. Seperti yang saya katakan tadi, taktikal menggunakan dua wingback Kimmich dan juga Goosen yang sangat berkesan dalam perlawanan ini. Peranan Ronaldo, bila kita cerita tentang Ronaldo dalam perlawanan ini agak terhad. Kenapa? Kerana Ronaldo gagal mendapat umpanan-umpanan sama seperti yang dia dapat di Juventus dan juga Real Madrid sebelum ini. Kita nampak juga Ronaldo mungkin atas faktor usia semakin gagal untuk menggunakan kelajuan yang dia ada sebelum ini, khasnya apabila melakukan serangan ke atas Jerman. Keupayaan pasukan Jerman yang mendominasi bahagian midfield ini sangat berkesan dengan kawalan-kawalan ketat yang mereka lakukan ke atas pemain-pemain Portugal. Sehingga kalau kita nampak Jerman punya midfield ni, di mana pemain Portugal berada, mereka akan rapat dan sentiasa membuat kawalan-kawalan yang ketat. Sama seperti kalau kita ingat, kalau kita pernah makan satu makanan tradisi di Sabah yang dinamakan ambuyat. Betul-betul likat, tapi cantik, sempurna dan ketat. Jadi itulah bayangan kepada keberkesanan pemain-pemain midfield, termasuk wingback yang diamalkan oleh Jerman dalam perlawanan ini. Jadi kepada pasukan-pasukan yang lain, mungkin mereka telah semakin membaca taktikal yang dimainkan oleh Jerman dan tidak menghairankan sekiranya kedua-dua Robin Goosen dan juga Kimmich ini bakal dirantai oleh pemain-pemain lawan yang Jerman akan temui di pusingan seterusnya kalau Jerman layak nanti. Terima kasih.